Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Izzuan Saman dalam Berita Tengah Malam. Terdesak dan hilang punca pendapatan menjadi antara punca 10,000 individu menjadi mangsa sindiket penipuan pelaburan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan melibatkan kerugian dianggar mencecah 3 bilion ringgit. Sindiket menawarkan dividen sehingga 17% setiap bulan selain turut menyasarkan warga emas. Perkara itu didedahkan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO dan Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC bersama 180 mangsa penipuan ketika membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul pagi tadi. Masalah ini adalah masalah yang besar. Pihak PDRM, pihak KDN digesa untuk mengambil tindakan yang serius tanpa sebarang kompromi dengan sindiket-sindiket penjenayah ini. Hilang berapa? Saya merugi lebih kurang 500,000. Itu salah jumlah yang kecil. Saya percaya ramai pelabur yang merugi dalam jumlah yang lebih besar. Mula-mula itu bukan itu masalah. Belakang dan bila dia nak tipu, banyak promosi dah keluar. Macam you tak boleh lari lah. Itu yang kenal susah. Banyak promosi. Kalau tak reinvest, tak boleh ambil bang. Rumah pangsa yang kotor dan jijik sehingga digelar flat terkotor di Pulau Pinang akan diisytihar sebagai kawasan panas denggi jika kes berlarutan. Ini selepas flat tersebut merekodkan 5 kes denggi dalam tempoh sebulan 6 November lalu. Pemeriksaan turut mendapati lebih 50% daripada 20 tingkat flat berkenaan menjadi kawasan pembiakan jentik-jentik. Menurut Ketua Inspektorat Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Pulau Pinang JKNPP, Muhammad Wazir Khalid, kawasan tersebut berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Justru penduduk dinasihat bertanggungjawab dan peka dengan keadaan sekeliling dan berusaha menjaga kebersihan di kawasan kediaman masing-masing. Muhammad Wazir ditemui pemberita selepas menjalankan operasi mencegah denggi Op Vektor di flat tersebut. Jemaah Menteri bersetuju memotong gaji sebanyak 20% setiap bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah dilaksana sebagai keprihatinan terhadap masalah rakyat. Bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat, memotong gaji tiap bulan 20%. Nah, kalau ekonomi pulih 3 tahun kita review lah. Gaji motong ni memang tidak wajar. Ya. Tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan perpaduan pimpinannya akan meneruskan dasar dan inisiatif kerajaan terdahulu sekiranya ia baik untuk negara. Yang baik, perjanjian baik, kontrak yang baik, tak ada masalah. Kita akan ikut dan tak ada masalah. Ini bukan kerajaan yang baru tubuh. Ini kerajaan yang meneruskan sistem yang ada. Cuma kita lebih tegas dalam buat perubahan. Kalau jelas umpamanya tender puluh bilion tidak ikut perolehan ataupun projek yang diluluskan, 10 bilion atau 100 bilion tak ikut tender, tak ikut proses, tentu kita harus teliti semula. Ini bukan wang saya, wang rakyat. Beliau juga turut memberi komitmen untuk meneruskan sebarang cadangan penggubalan undang-undang yang baik yang dibawa kerajaan terdahulu. Ujarnya, semua cadangan akan diteliti Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang kemudiannya akan dibincang dan diluluskan pihak Jemaah Menteri. Bajet 2023 akan diteliti semula dan diubah suai. Datuk Seri Anwar menjelaskan proses tersebut akan dilakukan dengan mengambil kira pandangan daripada Kementerian Kewangan serta Kabinet Kerajaan Perpaduan yang baharu. Saya fikir sebahagian besar itu boleh diterima. Ada orang buat andaian bahawa kita menentang semua, tidak. Apa cadangan yang baik itu kita boleh teruskan, tetapi tentu kita beri ruang kepada Jemaah Menteri, pertama Kementerian Kewangan,
keduanya jemaah menteri untuk memberikan input mereka apa yang boleh diubah suai dan diperbaiki. Sementara itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan bajet emolumen akan dibentang pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Manakala bajet penuh bagi 2023 pula akan dibentang dalam tempoh 1 atau 2 bulan selepas itu. We're going through the process anyway because the government will table emoluments budget, I think, in the next sitting. And then the full budget will be tabled maybe in a matter of 1 or 2 months after that. Dalam pada itu, Rafizi berkata Kementerian Ekonomi akan kekal fokus untuk memastikan Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi. Beliau juga akan meneruskan perancangan sedia ada meliputi aktiviti bernilai tinggi yang menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, kementerian tersebut akan memberi tumpuan untuk mengurangkan golongan miskin tegar. Negeri-negeri yang buat masa sekarang ini tidak mengalami pertumbuhan yang baik, negeri-negeri yang lebih ramai orang miskin. There's a strong focus on the most vulnerable groups in society economically, tentang program pembasmian tegar dan sebagainya. There's a strong focus on SDG and tech and knowledge economy. Bagi membendung dan membantras penyebaran kandungan berunsur provokatif dan bersifat ekstremis di media sosial, penyedia platform TikTok menyatakan komitmen kerjasama strategik bersama Kementerian Komunikasi Digital. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil memaklumkan keputusan itu dibuat hasil perjumpaan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta penyedia platform tersebut. Turut diutarakan kebimbangan dan keseriusan impak negatif daripada kandungan yang tersebar luas dalam kalangan masyarakat. Menurut beliau, beberapa lagi siri perjumpaan dengan penyedia platform media sosial yang lain akan dilakukan bagi memastikan isu tersebut ditangani secara holistik dengan kadar segera. Terdahulu, dalam mesyuarat Kabinet Khas memberi penekanan berkaitan perlakuan muat naik bahan yang mengandungi unsur provokatif, menggugat keharmonian dan menyentuh sensitiviti kedudukan institusi beraja, agama dan bangsa di platform media sosial. Bertemu kembali. Tiada campur tangan Perdana Menteri mahupun kerajaan dalam memutuskan siasatan terhadap beberapa kes keselamatan termasuk salah guna kuasa pentadbiran terdahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah berkenaan dibuat berdasarkan ketetapan dalam perlembagaan negara. Ini adalah ketetapan dalam perlembagaan dan kenyataan tegas oleh Raja-Raja Melayu yang kenyataan tentang kewaspadaan terhadap memainkan sentimen perkauman dan juga sikap pelampau agama. Arahan itu adalah daripada Raja-Raja Melayu untuk mematuhi semangat perlembagaan. Dan ini tidak boleh disamakan kritikan kepada Perdana Menteri atau kritikan kepada kerajaan. Dan saya tidak pernah mengarahkan, malah memberitahu Ketua Polis Negara bahawa kritikan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan itu dalam sistem demokrasi dibenarkan dan diizinkan. Ya.
Seperti mana saya juga akan menggunakan ruang untuk menjawab bila perlu. Jawatan Kuasa Khas Sosio Budaya, Komunikasi dan Pendidikan Dewan Negara disaran segera mengadakan mesyuarat meneliti isu sijil peperiksaan bersama UEC. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata jawatan kuasa yang dipengerusikan Senator Aknan Ehtob perlu meneliti secara mendalam dan membuat perbandingan percanggahan antara cadangan dikemukakan dengan Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang dahulu dikenali sebagai Akta Pelajaran 1961. Isu UEC dibangkitkan Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong baru-baru ini. Tan Sri Dr. Rais dalam satu kenyataan menerangkan isu berkenaan sering dibangkitkan malah dibimbangi membawa kesan negatif kepada gerak kerja nasional pendidikan. Tegas beliau kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat yang ingin agar isu ini segera dituntaskan. Sabtu lepas, Dongzong dilaporkan mahu bertemu Menteri Pendidikan baru bagi memberi cadangan supaya mengiktiraf UEC, namun tindakan tersebut telah membangkitkan kemarahan beberapa pihak. Satu perjanjian gabungan akan ditandatangani semua parti yang menganggotai kerajaan dalam waktu terdekat bagi memastikan kerajaan yang tertubuh terus kukuh. Setiausaha Agong Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata beberapa siri perbincangan mengenai perjanjian itu telah diadakan. Perbincangan tentang apa yang dipanggil sebagai coalition agreement di kalangan kita, dan ianya akan ditandatangani sedikit masa lagi apabila semua pihak yang terbabit telah dapat mendalami perkara-perkara yang telah pun dicatatkan, dan kita mengharapkan segala-galanya dapat disempurnakan dalam tempoh yang terdekat ini. Perjanjian yang kini dalam draft peringkat akhir itu antara lain bertujuan meningkatkan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zamri yang juga Menteri Luar berkata asas-asas utama dasar luar Malaysia seperti dasar berkecuali dan kerjasama dengan negara-negara lain akan terus dikekalkan. Namun jelas beliau, aspek-aspek lain berkaitan dasar luar bagaimanapun memerlukan penjelasan dan penelitian mendalam Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Datuk Seri Dr. Zamri yang memulakan tugas rasminya di Wisma Putra hari ini menjelaskan beberapa aspek akan menjadi keutamaan termasuk hubungan dengan negara-negara tertentu yang memerlukan tinjauan semula. Fokus itu perlu diberikan kepada negara A atau negara B. Yang ini kita perlukan dari segi direction daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dari segi hubungan dengan negara-negara tertentu dalam soal isu-isu tertentu yang perlu kita tangani, yang ini pun adalah merupakan satu perkara yang perlu kita lihat sama-sama. Sebagai contoh, dalam konteks hubungan dengan ASEAN umpamanya adalah merupakan salah satu dasar luar yang sangat penting untuk diberikan keutamaan. Dan demikian juga hubungan dengan negara-negara luar, termasuk dengan negara-negara kuasa besar. Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara (NAKOL) akan digerak segera untuk mencari kaedah penyelesaian komprehensif bagi isu kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub optimis ia dapat dilaksana dengan mengadakan libat urus bersama pemain industri bagi menentukan dasar dan pelan tindakan yang efektif. Sesi libat urus itu akan bermula esok. Petang esok mungkin saya bermula dengan pemain-pemain industri minyak sawit, minyak masak. Petang besok dengan beberapa player yang besar seperti Felda, Sam Dabi dan lain-lain. Telur pula? Telur mungkin the next day untuk saya panggil, untuk saya dapatkan data dan juga perbincangan yang cepat. Dan demikian juga tadi dalam mesyuarat khas kabinet kita bincang serius tentang peranan NAKOL
NACOL ini terima hampir 8 kementerian yang melibatkan kos sara hidup, dan ada persetujuan tadi di peringkat awal ianya akan dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri, dan kalau dengan tidak kehadiran TPM, salah seorang TPM akan mengerusikan mesyuarat ini, dan saya rasa mesyuarat NACOL ini akan adakan lebih kerap supaya kolektif responsibility NACOL ini akan dapat kita selesaikan isu ini secepat mungkin. Beliau berkata demikian ketika meninjau sebuah pasaraya di Jalan Kuchai Lama di Ibu Negara selepas memulakan tugas rasmi di kementerian itu. Ini pula mengenai harga telur ayam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan harga telur ayam yang lebih murah akan diumum esok oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Pengumuman itu bakal mengurangkan kebergantungan bekalan telur kepada kartel. Dalam sidang medianya, Muhammad Sabu turut memaklumkan bekalan makanan harian dijamin mencukupi dengan tawaran harga yang munasabah. Kita akan lihat pertama sekali soal harga makanan, khasnya harga telur. Sebab itu makanan awam, umum. Daripada orang miskin sampailah kepada kelas atasan makan telur. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian khas. Di samping harga ikan, harga ayam, dan kita akan bincang dengan para pegawai. Makanan, bekalan makanan sebagainya, ini yang paling utama untuk diambil perhatian. Dan ramalan-ramalan ekonomi dunia akan merosot pada tahun depan. Dan bagaimana kita nak hadapi persediaan itu? Ini kita akan bincang di sini dan kita akan laksanakan bersama. Sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS berasaskan pendigitalan di seluruh negara, terutamanya di Sabah dan Sarawak, akan terus diperkasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, ia selaras agenda dibincangkan pada mesyuarat khas Kabinet Kerajaan Perpaduan yang dipengerusikan Perdana Menteri pagi tadi. Yang saya percaya begitu strategik, sangat penting sekali untuk mengangkat industri kecil dan sederhana di negara kita dan juga kepada sektor koperasi di negara kita. Sudah tentu akan ada shore baru, alat tujuh baru. Cuma yang saya ingin melihat adalah sejauh mana kita agresif di dalam mengangkat peranan kementerian ini membantu perusahaan kecil dan sederhana di negara kita. Kerajaan Selangor menggunakan 65.38% atau bersamaan RM734.2 juta daripada peruntukan perbelanjaan pembangunan bajet Selangor 2022 setakat 31 Oktober lalu. Walaupun prestasi ini dilihat sebagai perbelanjaan rendah, kerajaan negeri yakin dengan track record kita sebelumnya, khususnya untuk 2 bulan terakhir di tahun 2022, kita akan dapat mencapai pencapaian 90% berdasarkan trend kepada perbelanjaan tahun-tahun lepas, kerana sebahagian daripada penggunaan keuangan ini hanya akan diselesaikan apabila sesuatu projek ataupun suatu program ataupun sesuatu tugasan ataupun pelaksanaan itu akan dilaksanakan. 6 projek baru dengan nilai pelaburan RM792 juta dijangka dibangunkan di kawasan Bayodesaru, Kota Tinggi, Johor tahun depan. Ia antara usaha mencapai matlamat menjadikan Johor sebagai hub bakul makanan Malaysia dan serantau. Menurut Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Datuk Zahari Sarip, projek membabitkan pelabur domestik dan antarabangsa. Antara bakal dibangunkan pusat pengumpulan, pemprosesan, pembungkusan dan pengedaran Bayodesaru. Turut dijalankan projek pertanian dan penternakan ikan serta udang berskala besar. Lembah makanan Bayodesaru dibangunkan dengan misi untuk menyahut usaha kerajaan negeri Johor ke arah memperkukuhkan rantaian pengeluaran makanan dengan memperluaskan aplikasi bioteknologi secara berkesan dalam
mengkomersialkan pertanian secara menitikberatkan biosecurity dan pemeliharaan ekologi. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab lisan persidangan Dewan Negeri Johor ke-15 di Kota Iskandar. Kompleks Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Kuala Pilah yang telah siap diserahkan kepada jabatan berkenaan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun optimis pengoperasiannya mampu memartabatkan syiar Islam. Ujarnya, penyerahan kompleks itu turut diharap dapat membantu jabatan tersebut melaksanakan peraturan berkaitan hal ehwal Islam dengan lebih terperinci dan sistematik. Projek tersebut siap sepenuhnya pada 1 November lalu dengan nilai kira-kira RM5 juta. Menurut Datuk Seri Aminuddin, ia merupakan manifestasi komitmen kerajaan negeri bagi menyediakan infrastruktur berkualiti untuk rakyat. Beliau bercakap pada majlis penyerahan kompleks JHEAINS Kuala Pilah. Dalam program itu, pasangan pengantin baharu Bardul Hisham Kasim dan Marsyiah Yidin menjadi pasangan pertama dinikahkan di kompleks terbabit. Pasangan itu dinikahkan Datuk Seri Aminuddin sendiri. Perkembangan sukan. Bermula esok hingga 11 Disember akan berlangsungnya kejohanan Persekutuan Bina Badan dan Sukan Fizikal Sedunia WBPF 2022 di Phuket, Thailand. Persekutuan Bina Badan Malaysia MBBF menghantar seramai 14 orang atlet negara ke kejohanan tersebut. Menurut Presidennya, Major Jeneral Bersara Dato' Dr. Ahmad Badrus Othman, bagi edisi kali ini pihaknya meletakkan sasaran 1 emas, 2 perak dan 3 gangsa. Selalu World Championship ni kita bawa balik dalam 1.2 pingat emas saja. Tapi sekali ini kita bubuhkan just to be safe 1 gold medal. Yang kita very sure kerana kita hantar seorang peserta yang betul-betul world class punya atlet. Malaysia akan menyertai 14 daripada 20 kategori yang dipertandingkan. Jelas beliau, kejohanan ini juga bakal menjadi platform pemilihan atlet terbaik untuk mewakili Malaysia bagi Tamasya Sukan Si Kemboja dan kejohanan Asia di Nepal tahun depan. Sementara itu, bagi Zemarul Al-Adam Pulutan Abdullah, dia akan cuba memberikan yang terbaik dalam misi mara ke pusingan akhir dalam kejuaraan yang disertai lebih 40 buah negara itu. Jelas atlet berusia 30 tahun itu yang juga pemenang pingat perak Sukan Si Hanoi, bagi kategorinya, atlet dari India merupakan antara calon pilihan untuk meraih pingat emas. Dia orang macam India, genetik dia orang memang bagus kan. Lepas tu dia orang pun lawan semua yang senior-senior yang dah berpengalaman, yang dah lama dalam sukan ni. So kualiti otot tu memang beza jugalah. Saingan bola sepak Interclub Football League ICFL bawah 16 tahun kebangsaan, Melaka Boys FC muncul juara edisi 2022 selepas menang tipis ke atas pasukan pilihan Mutiara Soccer All-Star A dengan jaringan 1-0. Kejayaan itu sekaligus melayakkan skuad kendalian Muhammad Fahmi Abu bersaing dalam kancah Piala ICFL bawah 17 tahun ASEAN tahun hadapan. Gol kemenangan Melaka Boys dijaringkan Anik Syahmi Anas yang juga dinobatkan pemain terbaik perlawanan. Jurulatihnya Muhammad Fahmi menyifatkan kejayaan itu adalah hasil persiapan awal yang dirangka bersama pasukan. Kita telah bersedia di mana kita telah mengadakan beberapa perlawanan untuk persediaan di mana kita telah membuat satu antaranya perlawanan di Garuda International Cup 2 di Indonesia. Jadi player-player yang ada ni adalah player-player yang ke sana. Selaku juara, Melaka Boys membawa pulang wang hadiah berjumlah RM3,000 beserta piala pusingan ICFL.
Selain Melaka Boys, 3 lagi pasukan iaitu Mutiara Soccer All-Star A, Mutiara Soccer All-Star B dan Penang Panther FC turut membawa cabaran Malaysia dalam kejohanan ICFL peringkat ASEAN tahun hadapan. Ratu Luncur Air Negara Aliyah Yong Hanifah meletakkan sasaran untuk menaiki podium dalam semua kejohanan antarabangsa tahun hadapan. Antara yang menjadi sasarannya termasuk kejuaraan Mumba Masters di Melbourne, Australia dan kejohanan dunia bawah 21 tahun di Mexico pada bulan Jun. Menurut Aliyah, ketika ini dia sedang menjalani latihan bagi persiapan menghadapi kesemua kejohanan antarabangsa itu musim depan. Atlet berusia 18 tahun itu turut menjelaskan sasaran jangka panjangnya adalah untuk menjadi juara luncur air dunia pertama dari Malaysia dan Asia. But also in 2023, I will be participating in the Under-21 World Championships, where I hope to be on the podium for in the tricks event and the overall event. So that's my the biggest target for next year. Aliyah ditemui selepas menerima beasiswa Yayasan Sime Darby YSD berjumlah 1.1 juta ringgit bagi melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Beasiswa tersebut disampaikan oleh pengerusi YSD Yang Amat Mulia Tuanku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar. Perkembangan Piala Dunia FIFA 2022. Satu kelegaan buat skuad Brazil apabila penyerangnya Neymar hampir pasti dapat diturunkan menjelang pertemuan kalah mati menentang Korea Selatan awal pagi esok. Ia disahkan Ketua Jurulatih Tite yang mengatakan pemain PSG itu telah pulih daripada kecederaan buku lali. Neymar mengalami kecederaan tersebut ketika aksi pembukaan kumpulan menentang Serbia yang menyaksikan Brazil menang 2-0. Dia kemudian terpaksa direhatkan untuk baki aksi kumpulan G. Brazil turut menerima berita gembira apabila pemain pertahanannya Danilo kembali cergas untuk diturunkan. Kehadiran semula mereka pasti melegakan juara 5 kali itu yang kehilangan 2 pemain iaitu Alex Telles dan Gabriel Jesus untuk baki kempen kali ini selepas mengalami kecederaan lutut. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, selamat malam dan jumpa lagi.